Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Dan amanah telah diberikan 20 keseluruhannya lah. Berbanding dengan jumlah yang kita bertanding pada PRU 14 di mana kalau tak silap saya kita bertanding 12. Lebih sekarang ni. Sekarang ni kita dapat 20. Dan daripada 12 yang kita bertanding, kita telah menang 9. Tapi menang 9 itu sekalipun, itu adalah sebahagian daripada sokongan, hasil daripada sokongan yang telah diperolehi oleh PH keseluruhan yang pada ketika itu termasuk bersatu. Sekarang ni bila kita dah dapat 20, PKR pun ambil 20, DAP diberi 16, lebih daripada dulu. Yang dulu pun DAP bertanding 14, sekarang ni dia dapat 16. PKR dulu pun dia bertanding, saya pun tak berapa sure lah berapa, tapi dia menang 5 kalau tak silap saya. Sekarang ni dapat 20. So bila dah agih begitu, dah dipersetujui, terpulang pada parti masing-masing untuk nak runding kerusi-kerusi dengan parti-parti yang lain. Bukan untuk runding dengan sayap parti sendiri. Yang jumlah kerusi yang untuk amanah yang kita nak bertanding, kalau tak silap saya sekarang ni adalah 14. 14 kan, kalau tak silap saya lah. 14 ni kita runding lah sama-sama kita. Tu pun dah bertambah dah daripada 12 yang kita bertanding dulu. So kita menang 9 dulu So kita runding di kalangan kita untuk kerusi-kerusi amanah. Yang kerusi-kerusi untuk parti lain, memang kita beri parti lain, pasal parti lain ada sokongan dia yang tersendiri. Kalau kita juga sokongan tu kekal dengan sokongan yang ada pada amanah lah. Tak bertambah lah, tak ada tambah nilai. Dia jangan tengok, oh ni pasal dia muda patutnya kita beri pada golongan muda dalam parti. Dia kita kena akui bahawa setiap parti ada dia punya penyokong. Setiap parti ada dia punya penyokong. Maka bila kita ada kerjasama dengan parti lain, maka kita akan dapat sokongan daripada penyokong parti lain itu. Dan yang akan dapat sokongan daripada parti lain ini, katakan yang muda, dia ada penyokong dia. Maka bila disertakan dia dalam grup tim kita, maka calon-calon amanah, sama ada yang tua ataupun yang muda, akan dapat sokongan daripada penyokong muda juga. Tu kita kena faham, inilah politik. Inilah kemahiran, strategi, khemah, kebijaksanaan. Ini yang dikatakan pendekatan yang realistik, bukan emosi. Yang ni yang cakap pasal anak tirikan lah, ini semua nak main emosi. Persoalannya, kalau kita beri pada pemuda dalam amanah, kan, kita tak beri pada parti lain lah, pada pemuda dan sebagainya, kita sama kita je bagi, kan, maka apa nilai tambah yang akan kita perolehi? Yang sokong amanah tetap akan sokong, sokong kita, tu je lah. Tak adalah yang daripada parti yang lain. Samalah macam kita, kenapa pertikai, kenapa kita tak bagi yang kursi PKR tu kita bagi pada PKR? Kenapa kita tak ambil kursi PKR? Kenapa DAP kursi kita bagi pada DAP? Kenapa tak ambil kursi DAP? Bagilah semua, lalu kita jangan anak tirikan ahli-ahli kita, kita ambil semua 56. Barulah tak anak tirikan sesiapa. Tapi ini bagi PKR, bagi DAP. Kenapa? Kerana ada nilai tambah. Yang sokong kita bukan sekadar penyokong amanah, tapi juga penyokong PKR, juga penyokong DAP, dan bila kita masukkan muda, dan juga penyokong muda,
Dan kalau masukkan pejuang dan juga penyokong pejuang dan sebagainya. Ini benda kalau kita fikir dengan rasional, kita senang faham. Tapi kalau kita fikir dengan emosi dan ada agenda kita sendiri pasal kita rasa muda pun nak pemuda, kita pun ada yang nak jadi calon lah, inilah apa, tak payah cerita strategi lah. Cakap je lah terus terang, aku nak jadi calon. Senang, semua orang tak ada hujah lah kan. Awak nak jadi calon, aku tak boleh buat apa-apa lah kan. Tapi kalau kita nak hujah atas dasar rasional, atas dasar logik, kan, atas dasar kebijaksanaan, fatanah, sifat Nabi, yang saya ingat lagi almarhum Tok Guru Ni Aziz, dia beritahu, dia pernah cakap dengan saya lah, saya dengar dia cakap, dia kata dulu saya pun terfikir kenapa nak ada fatanah ni, sedangkan tindakan Nabi SAW semua dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak ada fatanah, kebijaksanaan? Kerana ada juga yang mana Allah serahkan kepada Nabi, untuk memikirkan, untuk membuat keputusan, dengan menunjukkan kebijaksanaan supaya manusia lain semua boleh ikut jejak langkah Nabi, kan? Gunakan kebijaksanaan, fikir, strategi lah, inilah dan sebagainya. Ada orang kata, oh ni strategi ni semua tak payah, kita pegang kepada apa ni Allah yang pandu kita, tak payah fikir. Tu minta maaf lah tu terlalu memudahkan dan menafikan sifat fatanah yang wajib atas Nabi, yang kita pun nak kena ikut, kita pun kena ada kebijaksanaan, bukan dipandu dengan emosi, bukan dipandu dengan agenda sendiri nak jadi calon dan sebagainya, tetapi dengan kebijaksanaan macam mana nak memaksimalkan undi untuk calon-calon kita.